saya ni ada kawan-kawan, ada geng-geng masa kanak-kanak ni saya ada satu kumpulan kawan-kawan. Okey. Masa tu saya suka bermain macam-macam jenis permainan, macam body stantly, main batu seremban, main baling-baling kasut, main bowling, main macam-macam permainan. Okey, jadi main sorok-sorok tu orang kata dah memang jadi kebiasaan kami lah masa tu. Jadi satu hari tu saya main sorok-sorok. Jadi saya tak tahu mana nak menyuruk. Saya menyuruk bawah rumah. Jadi bawah rumah tu ialah kecil kan. Jadi rumah tinggi, kecil, rendah. Jadi saya nak tu macam tak selesa. Jadi saya nak keluar daripada tempat persembunyian bawah rumah tu. Jadi saya nak keluar. Bila saya nak keluar tu, dahi sebelah kiri saya ni, kening sebelah kiri saya ni terhantuk kuat, memang kuat, dekat kayu beroti kan, kayu beroti bawah rumah tu terhantuk kuat, memang terhantuk kuat. Jadi saya rasa macam sakit sangat kat sebelah sini, sakit sangat. Itu orang kata bukan saya sengaja nak terhantukkan dahi saya, kening kat saya ni ke beroti tu kan. Jadi tak sengaja. Jadi lepas daripada tu seminggu, 2 minggu tu kepala saya rasa macam sakit. Sebelah kiri tu rasa macam sakit. Saya tak tahu kenapa. Saya selalu keadaan pening kepala, macam migraine tu lah, sakit kepala. Saya cakap dengan ibu saya sakit kepala apa semua. Saya cakap tak tahu kenapa, semua saya cakap dengan dia, saya terhantuk. Kat pening tu saya terhantuk. Jadi saya bila sakit, saya baring lah, saya tolong. Hi guys, welcome back to my channel. Okay guys, apa khabar kalian semua? Semoga kalian sihat walafiat. Okey, sebelum saya meneruskan akan video-video saya ni, hari ni saya nak cerita pasal kisah pengalaman saya, cerita seram lah, cerita hantu, cerita seram. Pengalaman saya sendiri, masa tu umur saya lebih kurang dalam 13 tahun. Pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman orang lain. Okey guys. Yalah, sebelum ni saya ada cerita pasal tentang penampakan saya dengan orang minyak. Sebelum saya cerita akan kisah-kisah penampakan saya dengan orang minyak tu, banyak kisah-kisah seram yang saya alami sendiri. Tu dah kisah-kisah hantu ni yang orang kata tak dapat saya lupakan sehinggalah hari ni. Memang ceritanya cerita nyata, pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman orang lain, pengalaman saya sendiri. Okey. Untuk pengetahuan kalian ya, mungkin saya tak ada ceritakan kepada kalian apa yang orang kata sebenarnya tentang diri saya. Saya cuma boleh cerita tentang kisah saya, orang kata macam mana saya boleh, orang kata boleh nampak benda-benda halus ni, boleh nampak benda-benda macam tu lah kan, dunia-dunia halus ni. Cerita dia bermula masa tu, cerita ni di rumah pertama. Yalah, sebelum ni saya ada upload satu video tentang cerita pasal penampakan orang minyak tu kan. Kisah ni masa tu di rumah
pertama lama kami lah. Jadi masa tu umur saya 10 tahun. Saya ni ada kawan-kawan, ada geng-geng ya. Masa kanak-kanak ni saya ada satu kumpulan kawan-kawan. Okey. Masa tu saya suka bermain macam-macam jenis permainan, macam body stantry, main batu seremban, main baling-baling kasut, main bowling, main ya macam-macam permainan. Okey, ada. Jadi main sorok-sorok tu orang kata dah memang jadi kebiasaan kami lah masa tu. Jadi satu hari tu saya main sorok-sorok. Jadi saya tak tahu mana nak menyuruk. Saya menyuruk bawah rumah. Jadi bawah rumah tu ialah kecil kan. Jadi rumah tinggi, kecil, rendah. Jadi saya nak tu macam tak selesa. Jadi saya nak keluar daripada tempat persembunyian bawah rumah tu. Jadi saya nak keluar. Bila saya nak keluar tu, dahi sebelah kiri saya ni, kening sebelah kiri saya ni terhantuk kuat, memang kuat, dekat kayu beroti kan, kayu beroti bawah rumah tu terhantuk kuat, memang terhantuk kuat. Jadi saya rasa macam sakit sangat kat sebelah sini, sakit sangat. Itu orang kata bukan saya sengaja nak terhantukkan dahi saya, kening kat saya ni ke beroti tu kan. Jadi tak sengaja. Jadi selepas daripada tu seminggu, 2 minggu tu kepala saya rasa macam sakit. Sebelah kiri tu rasa macam sakit. Saya tak tahu kenapa. Saya selalu keadaan pening kepala, macam migraine tu lah, sakit kepala. Saya cakap dengan ibu saya sakit kepala apa semua. Saya cakap tak tahu kenapa, semua saya cakap dengan dia saya terhantuk. Kat pening tu saya terhantuk. Jadi saya bila sakit, saya baring lah. Saya tolak minyak ke, koyok ke, saya baring. Dah tak dapat nak pergi main-main dengan kawan-kawan bila saya sakit tu kan. Saya tak dapat. Jadi selepas kejadian tu lah, 2-3 minggu selepas tu, jadi satu pagi tu saya nak pergi ke ke toilet. Lebih kurang dalam pukul 5 pagi ya, macam tu. Perut saya dah rasa sakit. Jadi saya terpaksa pergi sendirian, sebab toilet masa tu di rumah tu memang jauh daripada rumah tu. Lebih kurang jarak dia lebih kurang dalam berapa meter dalam lebih kurang dalam 10 meter daripada rumah tu. 10 meter, 6 meter macam tu lah jarak jauh tu. Jadi saya ni terpaksa, saya sakit perut, saya tak bawa teman siapa-siapa, mak saya ke, ayah saya ke, tak ada siapa. Jadi saya pergi toilet tu seorang-seorang, bawa air. Bukan masa tu toilet tu bukan jenis toilet yang jenis flash ya. Saya terpaksa kena bawa baldi dengan air pergi toilet. Jadi ibu saya pagi tu memang tak bangun pagi. Saya terpaksa pergi ke toilet seorang-seorang dalam pukul 5 pagi tu. Jadi pagi tu saya orang kata dah rasa macam tak sedap hati. Hati saya tu berdebar-debar, jantung saya berdebar-debar, perih saya rasa macam ada macam sesuatu yang nak berlaku, ada sesuatu yang benda yang saya nak lihat apa semua kan. Sebelum ni saya ada cerita tentang penampakan saya dan tentang orang minyak Okey, begitu juga hari ni saya buat konten video tentang penampakan yang cerita saya seram Okey, tentu kalian penasaran apakah yang saya nampak. Okey, lepas tu selepas saya rasa tak selesa, tak tenang, saya dah berada dalam toilet masa tu. Jadi mata sebelah kiri saya ni nak mengintai keadaan suasana luar tu, apa yang berlaku kat luar. Jadi saya pun mengintailah di lubang-lubang yang ada terdapat di zinc kan. Zinc tu zinc Jadi saya mintai lah macam ni, saya mintai.
saya ternampak satu lembaga putih guys, lembaga putih berambut panjang sampai ke pinggul sampai ke pinggul. Lepas tu saya nampak dia bukan berjalan, rasa macam dia awang-awangan macam berjalan tapi tak awang-awangan macam tu. Jadi saya fikir, jika orang pergi menuri, takkan rambut panjang macam tu. Jika orang pergi menuri, takkan pakai baju warna putih. Tapi saya rasa dah macam takut. Memang saya tengok kan. Yang peliknya, yang hairankan saya tu, seolah-olah dia tahu saya berada di dalam toilet tu dan dia tahu saya sedang mengintai dia. Jadi bila terus melulu ke arah saya, ni lubang, ni saya nampak pakaian warna putih dia. Nampak, ya, nampak saya jelas pakaian putih. Tapi muka dia tak nampak, saya cuma nampak dia punya pakaian putih. Dia cakap, takkan orang pergi menuri getah pakai baju putih, kan, berambut panjang. Saya pun, apa lagi, saya teringat cerita-cerita, kisah-kisah, cerita seram, cerita pontianak ke, cerita apa kan. Jadi saya pun mengatakan itu adalah makhluk-makhluk pontianak kan. Jadi saya rasa macam takut sangat apa semua kan. Jadi saya cuma boleh baca masa tu Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Masa tu saya nak baca surah kursi, masa tu belum lagi tahulah belum pandai, belum apa mahir lagi. Jadi saya baca apa yang saya tahu. Jadi saya baca surah Al-Fatihah, saya baca Qul Allah, saya baca surah Bin-Nas, macam tu lah saya baca dalam hati. Saya tak baca kuat-kuat lah dalam toilet kan, sebab dalam toilet. Jadi saya ya Allah, saya Hi guys, welcome back to my channel. Okay guys, apa khabar kalian semua? Semoga kalian sihat walafiat. Okay, sebelum saya meneruskan akan video-video saya ni, hari ni saya nak cerita pasal kisah pengalaman saya, cerita seram lah, cerita hantu, cerita seram. Pengalaman saya sendiri, masa tu umur saya lebih kurang dalam 13 tahun. Pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman orang lain. Guys, yalah, sebelum ni saya ada cerita pasal tentang penampakan saya dengan orang minyak. Sebelum saya cerita akan kisah-kisah penampakan saya dengan orang minyak tu, banyak kisah-kisah seram yang saya alami sendiri. Tu dah kisah-kisah hantu ni yang orang kata tak dapat saya lupakan sehinggalah hari ni. Memang cerita ni cerita nyata, pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman orang lain, pengalaman saya sendiri. Untuk pengetahuan kalian ya, mungkin saya tak ada ceritakan kepada kalian apa yang orang kata sebenarnya tentang diri saya. Saya cuma boleh cerita tentang kisah saya, orang kata macam mana saya boleh, orang kata boleh nampak benda-benda halus ni, boleh nampak benda-benda macam tu lah kan, dunia-dunia halus ni. Cerita dia bermula masa tu, cerita ni di rumah pertama. Yalah, sebelum ni saya ada upload satu video tentang cerita pasal penampakan orang minyak tu kan. Kisah ni masa tu di rumah pertama lama kami lah. Jadi masa tu umur saya 10 tahun. Saya ni ada kawan-kawan, ada geng-geng masa kanak-kanak ni saya ada satu kumpulan kawan-kawan. Masa tu saya suka
macam-macam jenis permainan, macam body stantry, main batu seremban, main baling-baling kasut, main bowling, main macam-macam permainan. Okey, yang saya jadi main sorok-sorok tu orang kata dah memang jadi kebiasaan kami lah masa tu. Jadi satu hari tu saya main sorok-sorok. Jadi saya tak tahu mana nak menyuruk. Saya menyuruk bawah rumah. Jadi bawah rumah tu ialah kecil kan. Jadi rumah tinggi, kecil, rendah. Jadi saya nak tu macam tak selesa. Jadi saya nak keluar daripada tempat persembunyian bawah rumah tu. Jadi saya nak keluar. Bila saya nak keluar tu, dari sebelah kiri saya ni, kening sebelah kiri saya ni terhantuk. Kuat, memang kuat. Dekat kayu beroti kan, kayu beroti bawah rumah tu terhantuk kuat, memang terhantuk kuat. Jadi saya rasa macam sakit sangat kat sebelah sini. Sakit sangat. Itu orang kata bukan saya sengaja nak terhantukkan dahi saya, kening kat saya ni ke beroti tu kan. Jadi tak sengaja. Jadi lepas daripada tu seminggu, 2 minggu tu kepala saya rasa macam sakit. Sebelah kiri tu rasa macam sakit. Saya tak tahu kenapa. Saya selalu keadaan pening kepala, macam migraine tu lah, sakit kepala. Saya cakap dengan ibu saya sakit kepala apa semua. Saya cakap tak tahu kenapa, semua saya cakap dengan dia saya terhantuk. Kat kening tu saya terhantuk. Jadi saya bila sakit, saya baring lah. Saya tolak minyak ke, koyok ke, saya baring. Saya tak dapat nak pergi main-main dengan kawan bila saya sakit tu kan. Saya tak dapat. Jadi selepas kejadian tu lah, 2-3 minggu lepas tu, jadi satu pagi tu saya nak pergi ke ke toilet. Lebih kurang dalam pukul 5 pagi ya, macam tu. Perut saya dah rasa sakit. Jadi saya terpaksa pergi sendirian sebab toilet masa tu di rumah tu memang jauh daripada rumah tu. Lebih kurang jarak dia lebih kurang dalam berapa meter dalam lebih kurang dalam 10 meter daripada rumah tu. 10 meter, 6 meter macam tu lah jarak jauh tu. Jadi saya ni terpaksa, saya sakit perut, saya tak bawa teman siapa-siapa, mak saya ke, ayah saya ke, tak ada siapa. Jadi saya pergi toilet tu seorang-seorang, bawa air. Bukan masa tu toilet tu bukan jenis toilet yang jenis flash ya. Saya terpaksa kena bawa baldi dengan air pergi toilet. Jadi ibu saya pagi tu memang tak bangun pagi. Saya terpaksa pergi ke toilet seorang-seorang dalam pukul 5 pagi tu. Jadi pagi tu saya orang kata dah rasa macam tak sedap hati. Hati saya tu berdebar-debar, jantung saya berdebar-debar, perih saya rasa macam ada macam sesuatu yang nak berlaku, ada sesuatu yang benda yang saya nak lihat apa semua kan. Sebelum ni saya ada cerita tentang penampakan saya dan tentang orang minyak Okey, begitu juga hari ni saya buat konten video tentang penampakan yang cerita dia seram Okey, tentu kalian penasaran apakah yang saya nampak. Okey, lepas tu saya rasa tak selesa, tak tenang. Saya dah berada dalam toilet masa tu. Jadi mata sebelah kiri saya ni nak mengintai keadaan suasana luar tu, apa yang berlaku kat luar. Jadi saya pun mengintailah di lubang-lubang yang ada terdapat di zinc kan. Zinc tu zinc. Jadi saya mintailah macam ni, saya mintai. Saya ternampak satu lembaga putih guys, lembaga putih berambut panjang sampai ke pinggul Lepas tu saya nampak dia bukan berjalan, rasa macam dia awang-awangan macam berjalan tapi tak awang-awangan macam tu. Jadi saya fikir
jika orang pergi menuri, takkan rambut panjang macam tu. Jika orang pergi menuri, takkan pakai baju warna putih. Tapi saya rasa dah macam takut. Memang saya tengok kan. Yang peliknya, yang hairankan saya tu, seolah-olah dia tahu saya berada di dalam toilet tu dan dia tahu saya sedang mengintai dia. Jadi bila terus meluru ke arah saya, ni lubang, ni saya nampak pakaian warna putih dia. Nampak, ya, nampak saya jelas pakaian putih. Tapi muka dia tak nampak. Saya cuma nampak dia punya pakaian putih. Dia cakap, takkan orang pergi menuri getah pakai baju putih, kan, berambut panjang. Saya pun apa lagi, saya teringat cerita-cerita, kisah-kisah, cerita seram, cerita pontianak ke, cerita apa kan. Jadi saya pun mengatakan itu adalah makhluk-makhluk pontianak kan. Jadi saya rasa macam takut sangat apa semua kan. Jadi saya cuma boleh baca masa tu Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Masa tu saya nak baca surah Kursi, masa tu belum lagi tahulah belum pandai, belum apa mahir lagi. Jadi saya baca apa yang saya tahu. Jadi saya baca surah Al-Fatihah, saya baca Qul huwallahu, saya baca surah Bin-Nas, macam tu lah saya baca dalam hati. Saya tak baca kuat-kuat lah dalam toilet kan, sebab dalam toilet. Jadi saya kata, ya Allah, saya cuma berdoa masa tu. Baca, ya Allah, bilalah dia nak pergi ni, bilalah dia nak pergi ni, cakap apa, memang risah dah ni. Jadi saya dia dah merasa takut, dah takut sangat dalam saya. Saya takut sangat sebab dekat toilet tu, tandas tu, kat atas ni tu tak tutup. Jadi saya takut pengalaman saya sebelum ni kan. Jadi saya takut benda tu apa, penampakan kepala dia ke apa kan. Jadi saya takut kat situ. Jadi saya okey guys, lepas tu bila saya dah lepas baca surah-surah tu, saya tengok macam apa orang kata, dia mengilai kat luar tandas tu. Jadi saya rasa macam ketakutan juga kan. Jadi saya pun tak boleh nak buat apa. Saya tunggu dia pergi. Lepas dia pergi mengilai tu, dia pergi ke bawah hutan dan tempat pokok-pokok getah tu, hutan belukar pokok getah tu. Jadi saya tu terus buka pintu gerbang, terus berlari masuk dalam rumah. Saya beritahu dengan ibu saya cakap, tadi akak nampak pontianak dekat luar tandas. Saya cakap, itu ibu saya mesti menafikannya. Dia cakap, mana ada pagi ni subuh nanti itulah pergi toilet sebelum subuh, azan subuh dah pergi toilet. Saya cakap, dah tentu sakit perut nak pergi toilet. Lain kali bawa lah teman. Suruh mak teman ke apa ni tak, kau pergi seorang-seorang. Sejak tu guys, saya pun dah tak nak pergi toilet seorang-seorang diri. Saya akan bawa teman, terutamanya ibu saya ataupun ayah saya. Sebab ialah jauh, lebih kurang 6 meter jarak daripada rumah kan, jauh tu kan. Jadi saya pun tak boleh nak apa. Jadi itulah kisah pengalaman saya yang orang kata nampak hantu benda macam tu lah kan. Okey. Yang keduanya saya nampak penampakan iaitu iblis. Okey. Kalian tahu tak macam mana iblis? Setan lain, iblis lain tau. Setan tu dia lain, iblis dia lain. Dia punya wajah dia tu lain. Okey. Tu kalian penasaran kan nak dengar cerita yang kedua ni kan? Okey. Ceritanya, kejadian tu berlaku pada waktu maghrib, 15 minit sebelum masuk waktu maghrib. Petang tu, lebih kurang pukul 6 petang, kawan-kawan saya masa tu datang ke rumah, sembang-sembang, bercerita kisah pasal sekolah, pasal belajar depan rumah tu, sambil
sambil makan jemput-jemput pisang, air kan. Jadi jam masa tu dah menunjukkan lebih kurang dalam pukul 7 malam. Jadi kawan-kawan saya ni minta izin nak balik dulu sebab dah nak maghrib kan. Jadi saya kata okeylah, balik, okey, jaga diri, take care. Jadi selepas saya mengemaskan pinggan dengan cawan-cawan dalam dulang tu, saya bawa masuk. Lepas tu saya pun keluar balik. Saya duduk dekat ruang tamu, iaitu beranda luar. Ialah rumah kampung kan, rumah kampung masa tu. Saya duduk dekat beranda luar rumah. Lebih kan masa tu dah tunjukkan jam 7.15 petang masa tu. 7.15 petang, 7.15 malam lah macam tu. Jadi sambil saya duduk tu, saya kedengaran ibu saya panggil saya. Kak, dah nak maghrib ni. Kenapa kat luar lagi tu? Masuklah, dah nak maghrib ni. Tak elok duduk maghrib kat luar tu. Nanti ada apa-apa hal lah pula Kak. Lepas tu saya cakap, sekejap bu, sekejap lagi nanti akak masuk. Yelah. Jadi pintu depan rumah tu dah bertutup kan, tapi tak berkunci, cuma tutup rapat macam tu je lah. Jadi saya kat luar ni duduk sebelum azan. Saya duduk kat luar beranda tu, saya duduk. Sambil saya duduk termenung memikirkan hal sekolah, memikirkan apa benda kat luar rumah tu, tiba-tiba, yelah biasa, saya dah cakap daripada cerita-cerita sebelum-sebelum ni, jika ada sesuatu yang hati saya tak tenang, jantung saya berdebar-debar, firasat saya berkata-kata, dah bercakap, berkata, tu adalah sesuatu benda yang akan saya lihat. Okey. Kalian tahu kan, saya nampak iblis depan mata saya. Allahu Akbar. Itulah kali pertamanya saya nampak iblis macam mana. Sebelum ni orang kata, yelah setan-setan tu kita, yelah bentuk rupa ni macam mana kan. Okey. Tapi iblis ni dia lain. Dia lain guys. Okey. Kalian tahu kan macam cerita Zorro. Okey. Zorro. Okey, bayangkan macam mana rupa Zorro Zorro. Okey. Dekat dia punya leher tu, ada kain terbang macam kain Ranger Zorro, kain tu kan. Macam kain Superman tu lah kan. Tetapi pakaian dia berwarna hitam. Jadi sambil saya duduk kat kursi tu, saya tak berani nak memandang tepat ke arah lembaga tersebut. Saya mengagak bahawa itu bukan orang. Sebab firasat saya kata itu bukan orang. Jadi saya beranikan diri saya. Saya nampak sepasang kaki macam berkasut lah, hitam. Tapi dia tak menjejak bumi, lebih kurang dalam 1 jengkal. Ni bumi 1 jengkal lebih kurang. Dia terawang macam tu. Saya nampak jelas. Sebab tak jauh. Macam saya bercakap dengan ni, saya buat rekod ni, macam tak jauh, nampak depan tu. Jadi saya pandang daripada bawah, tengok 1 jengkal tak jejak bumi, saya dah tahu. Tak jejak bumi. Saya pandang sampai ke lutut, warna hitam lagi. Sampai pandang ke pinggang, warna hitam lagi. Sampailah ke leher,
warna hitam lagi. Tu yang saya nampak dia punya macam kain render macam Superman tu. Tu yang saya nampak tu. Jadi saya pandang naik sampai ke atas, Allahu Akbar. Dia punya muka memang tak nampak. Muka dia tak nampak. Lepas tu dia pakai macam skop. Skop ni, skop macam apa, macam baju hujan tu kan, yang skop tu kan. Sejuk tu macam skop tu. Muka tak nampak. Cuma saya nampak mata dia warna merah. Warna merah. Lepas tu sini ada satu tanduk. Macam unicorn tu kan. Macam kuda unicorn tu, tanduk satu kat sini. Tanduk sini satu depan. Saya tahu itu adalah iblis. Memang iblis. Okay, maksudnya kan iblis kepada, orang kata ketua kepada syaitan. Betul tak? Cakap ketua kepada syaitan. Jadi saya rasa ketakutan sangat. Saya dah tak boleh nak menjerit. Saya dah tak boleh nak buat apa-apa, nak berdiri ke, nak apa pun saya dah tak boleh buat apa-apa dah. Saya cuma tergamam. Saya cuma pandang saja. Dalam hati saya berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya baca dalam hati Allahu Akbar. Saya tak boleh nak menjerit, dah tak boleh menjerit. Macam dah terkaku sangat mulut saya. Cuma dalam hati Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nak baca surah kursi pun dah macam dah tak boleh nak baca surah kursi dah. Saya cuma tahu saya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila saya laungkan Allahu Akbar dalam hati saya tu, jadi iblis tadi ni dia mengilai. Dia ketawa. Mengilai ketawa ke, mengilai ke, saya tak tahulah. Tapi dia ketawa. Dia macam tu lah kan. Dah spesies iblis dengan setan. Biasalah. Macam mana punya nak mengilai, macam tu lah dia. Macam tu lah kan. Jadi dia lalu bawah pokok, sebelah rumah tu ada pokok rambutan kan. Dia lalu. Dia macam tumpang lalu kat tepi tu. Apa lagi lepas dia pergi tu, saya bangun, saya buka pintu, saya tutup pintu. Mak saya, ibu saya cakap apa? Kenapa kak? Saya cakap, ada akak nampak iblis kat luar. Saya cakap, iblis? Tu lagi. Duduk lagi bagi kat luar tu. Dia cakap, adik saya kata, itulah. Suruh masuk tak nak masuk. Kan nampak ada iblis kat luar tu. Sejak tu lah guys, saya waktu maghrib memang saya dah tak keluar dah. Saya cakap itulah pertama kali saya nampak orang kata iblis bertanduk satu, bermata merah, pun tak ada muka dia, dengan pakai baju toro hitam dia, dengan tak jejak kaki ke bumi tu. Sejak itulah saya tak akan keluar waktu maghrib. Memang saya takut. Sampailah orang kata hari ni kan, apa-apa pun orang kata memang saya lepaskan waktu maghrib. Kalau nak keluar beli barang ke apa, orang kata sebelum maghrib. Sebelum maghrib saya lepas maghrib baru saya keluar. Atau macam mana pun orang kata itulah. Jangan orang kata 15 minit sebelum maghrib kita keluar. Memang tak boleh orang kata kan. Lepas tu, lepas maghrib orang kata boleh kita keluar. Tapi sebelum maghrib, 15 minit sebelum maghrib tu, jangan sekali-sekali keluar. Tak pasal-pasal kalian pula yang nanti nampak iblis, nampak setan, nampak hantu. Cakap betul. Cerita ni memang bukan cerita bohong. Ini pengalaman saya, mata saya sendiri nampak. Tu sebab sebab saya dah beritahu kali kan, mata sebelah kiri saya ni memang orang kata lain daripada lain. Sejak kejadian yang saya terhantuk dekat kayu berti bawah rumah tu, main sorok tu kan. Saya boleh terhantuk, sakit kepala. Sejak itulah mata saya sebelah kiri tu boleh nampak benda-benda yang special macam tu. Tu cerita dia. Sejak itulah saya tak berani kan nak keluar waktu maghrib atau malam ke apa. Kalau ada teman-teman tu macam tu, saya okey lah. Tapi kalau saya seorang, saya memang takkan keluar lah, takkan pergi mana lah macam tu kan. Jadi kadang kita cerita macam tu guys. Okay guys, itulah pengalaman saya, cerita saya penampakan anak,
please. Okey. Okey. Jika kalian suka akan cerita seram saya ni, jangan lupa tekan like, share and subscribe. Tekan butang lonceng di bawah subscribe tu untuk mengikuti kisah video saya seterusnya. Okay guys. Bye. See you. Love you all. Bye guys. Jumpa lagi.